Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atira Jogini, nomor metrik 1203126. Isu kepimpinan seringkali menjadi topik pertama dalam perbincangan. Hala tuju sesuatu organisasi, sama ada dari kumpulan yang kecil atau organisasi yang besar. Konteks kepimpinan sangat luas kerana ia mencakupi kepimpinan daripada peringkat bawah yang berada dalam kelompok kanak-kanak sehinggalah kepimpinan tertinggi yang melibatkan hal dalam negara dan luar negara. Setiap insan adalah pemimpin dan mereka dipertanggungjawabkan atas apa yang mereka pimpin, sebagaimana yang disabda oleh Rasulullah SAW dalam hadis baginda yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في آله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. apabila disebut tentang kepimpinan, antara perkara yang selalu dikaitkan ialah pengaruh, kuasa dan kekayaan. Ada setengah pendapat yang mengatakan kepimpinan adalah tentang masa depan, hala tuju dan nasib bangsa. Ahli bahasa Melayu memberi maksud kepimpinan yang merupakan kata terbitan daripada kata akar pimpin yang berkait rapat dengan dua perkataan lain iaitu memimpin dan kepimpinan. Beliau tambah lagi memetik kepada intisari kuliah John McAuley pada tahun 1991 yang menyebut kepimpinan bukan warisan. Kita perlu mengetahui teori-teori kepimpinan jika mahu menjadi seorang yang pandai dalam kepimpinan. Tanpa teori kita teraba-raba dalam gelita mencari jalan, makna dan penjelasan. Antara aspek tersebut ialah keupayaan memberi sokongan, mengambil risiko, aktif, selalu terkehadapan, membina kebersamaan, berpengaruh, kreatif, berinovasi, berorientasikan matlamat dan berorientasikan kemanusiaan. Meskipun terdapat pelbagai cara untuk memahami kepimpinan, terdapat beberapa persamaan yang selalu digunakan oleh para pengkaji bagi memaksudkan tentang kepimpinan. Seperti teori lelaki unggul, teori sifat, teori karisma, teori transformasi, teori tingkah laku, teori gaya, teori kontingensi dan situasional dan teori transaksi, kerana kepimpinan Islam adalah bersifat eksklusif. Nama sebenar Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'id bin Abdi Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Nasab Imam Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW pada datuknya Abdul Manaf. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah, tepatnya pada hari Jumaat di akhir bulan Rejab. Tidak lama setelah Imam Syafi'i lahir, ayahnya Idris bin Abdullah meninggal dunia. Menurut Al-Hakim, nama ibu Imam Syafi'i Fatimah binti Abdullah bin Al-Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Tetapi pendapat yang popular mengatakan nama ibu beliau bernama Ummu Habibah Al-Ustiyah, berasal dari kabilah Yaman dari suku Uz. Kemudian Imam Syafi'i membesar sebagai seorang yatim yang dibesarkan oleh ibunya. Di saat usianya menginjak 2 tahun, Imam Syafi'i dibawa oleh ibunya ke Makkah. Beliau meninggal di Mesir pada malam Jumaat akhir bulan Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi.
Beliau juga menyusun tidak kurang daripada 113 buah kitab. Dalam kitab Ar-Risalah, beliau menerangkan cara mengambil hukum iaitu istinbat daripada Quran dan hadis serta membincangkan nasakh, kecacatan hadis, syarat penerimaan hadis ijma', istihsan dan qiyas. Dalam kitab Al-Um, beliau menyumbangkan ilmu-ilmu mengenai ibadat, muamalat, jenayah dan sebagainya. Pembelaan terhadap hadis dikumpulkan dalam kitab Ilma' al-Ilmu Ulama'. Sumbangan Imam Syafi'i dalam bidang hadis boleh dirujuk kepada beberapa kitab, terutama kitab Ar-Risalah, Ikhtilat al-Hadis, Musnad Asy-Syafi'i dan Sunan Asy-Syafi'i. Jumlah hadis dan athar yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i berjumlah 4,663. Dalam menjayakan sesebuah organisasi ke arah kecemerlangan, seseorang pemimpin itu juga mestilah berpengetahuan luas. Daripada berpengetahuanlah himpunan ilmu-ilmu agama akan disebarkan kepada masyarakat pada hari ini. Seterusnya dapat kita ketahui bahawa Imam Syafi'i telah menyumbangkan sumbangan yang terbesar dari sudut agama Islam. Sebagai contoh, Imam Syafi'i yang terkenal punya ilmu fiqh yang tinggi. Dari sini dapat diambil hukum-hukum berkenaan dengan ilmu fiqh yang selalu mengelirukan masyarakat pada hari ini. Pentingnya membuat masyarakat, terutama yang umat Islam, untuk memiliki pemimpin berakhlak unggul. Justru tentulah tidak ada tokoh yang paling baik dan sempurna untuk diteladani akhlak dan kepimpinannya jika bukan kekasihnya Rasulullah SAW. Sebagaimana sifat berakhlak mulianya Imam Syafi'i. Pendakwah Ahmad Fawaz Fazil berkata, Rasulullah SAW insan paling tepat untuk diteladani pemimpin pada zaman ini kerana baginda bersifat lengkap tanpa memiliki sebarang kelemahan daripada aspek akhlaknya. Seseorang pemimpin yang tidak berwibawa sering akan melihat rakyat atau mereka di bawah sebagai golongan murah ditindas, sehinggalah akhirnya golongan ini bangkit memberontak, sedangkan Rasulullah SAW pula sentiasa meneladani dengan sifat ramah dan penuh kasih sayang. Antara salah satu syarat kepimpinan ialah iman. Dalam surah Al-Kahfi, Allah menyatakan iman itu ada 3 implikasi, iaitu imun, aman dan amin. Imun dapat ditafsirkan sebagai kebal daripada maksiat dan kebal daripada rasuah. Aman maknanya dia berasa aman apabila bersama dengan Allah, di depan orang yang baik atau di belakang orang juga tetap baik. Bukannya hipokrit, manakala amin pula maknanya orang yang boleh dipercayai. Apabila sudah dipercayai, barulah layak menerima amanah sebagai pemimpin negara kepada bangsa untuk memberi teladan yang baik kepada bangsa. Oleh itu, setiap bangsa akan meneladani sikap kepimpinan yang beriman serta beramanah terhadap bangsa dan negara. Kesan kepimpinan Imam Syafi'i terhadap diri saya sendiri adalah dengan berusaha bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu walau sesukar manapun jalan yang harus ditempuh, kerana setiap kesusahan akan ada manisnya di hujung perjalanan. Contoh yang dapat diambil adalah dengan belajar melalui talian di waktu pandemik COVID-19 ini. Walaupun sukar untuk memahami apa yang dipelajari, tapi saya tetap berusaha untuk mencari apa yang kurang dan tidak dapat dipahami ketika dalam kuliah secara talian. Dan di penghujungnya saya dapat menikmati ilmu yang dicari dan dapat diaplikasi dalam kehidupan seharian.